Tuan-tuan, manusia ada ketika maqam manusia itu melebihi maqam para malaikat. Kerana iman malaikat dia statik, la yazid wa la yanqus. Iman malaikat tidak bertambah dan tidak berkurang, stabil, statik, maintain. Iman para nabi dan rasul yazid wa yazid, bertambah, 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 bertambah. Itu iman para nabi dan rasul. Iman para malaikat tidak bertambah dan tidak berkurang, statik, stabil. Adapun iman manusia biasa kita ini yazid wa yanqus, bertambah ada ketikanya, wa yanqus, dan ketika yang lain boleh berkurang. Astaghfirullahalazim alladzi ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي يسر ولا تعسر بتميم الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وكفى بالله وكيلا
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon lindung-Mu ya Allah daripada terkena penyakit sopa, wal junun, daripada terkena penyakit gila, wal juzam, dan kami mohon lindung-Mu ya Allah daripada terkena penyakit kusta, wa min sayyi'il asqam, dan kami mohon lindung-Mu ya Allah daripada keburukan segala musibah, penyakit maupun wabak yang berbahaya. Lindungi kami ya Allah, pelihara kami ya Allah, dan afiatkan mereka yang terkena wabak ini di kalangan kami. Sembuhkan mereka ya Allah, afiatkan mereka yang terkena coronavirus ataupun COVID-19 ini. Allahumma anta syafi, Allahumma antal kafi, Allahumma antal mu'afi ya rabbal alamin. Hadirin dan juga hadirat muslimin dan muslimat rahimakumullah, tuan-tuan, puan-puan yang berbahagia, moga-moga sekali lagi pertemuan kita pada malam ini pertemuan yang dirahmati Allah, sebagaimana kelaziman apa yang kita minta pada Allah setiap kali berlangsung pertemuan kita. Dan juga kita doakan mudah-mudahan perpisahan kita sesudah majlis ini di dalam bulan Sya'ban ini, perpisahan yang memperoleh keampunan daripada Allah buat dosa-dosa dan kesalahan kita yang lalu dengan barakah majlis ini. Amin summa amin ya rabbal alamin. Dan malam ini insya-Allah kita berada pada bahagian syarah ataupun keterangan hadis yang ke 33. Hadis yang ke-33. Kita dah baca matan riwayat ini yang berbunyi Anil Miqdad ibn Ma'di Karib radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يديه وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده رواه البخاري. Yang bermaksud daripada Miqdad bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, tidak memakan seseorang daripada kamu akan suatu makanan yang lebih baik dari makanan yang diusahakannya sendiri, yakni hasil daripada pendapatan pekerjaannya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Daud alaihi salam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah makan. Nabi Daud itu kata Nabi adalah makan dari usahanya sendiri.
yakni daripada pekerjaannya sendiri untuk menampung keperluan hidup. Tuan-tuan dan puan-puan, Allah Azza wa Jal dalam surah Al-A'raf, ayat Al-Ashir, ayat yang ke-10, Allah Ta'ala firman, A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Walaqad makkannakum fil ard, dan sesungguhnya kami telah menetapkan kedudukan kamu di bumi. Manusia Allah letakkan di bumi sebelum akhirat. Walaqad makkannakum fil ard, ard itu bumi, kami tetapkan dan kami letakkan manusia itu, kata Allah, di bumi. Nah, tidak pada tempat-tempat yang lain. Dan sewaktu di bumi, waja'alna lakum fiha ma'ayish, dan kami jadikan di bumi itu untuk kamu wahai manusia ma'ayish, sumber-sumber kehidupan. Nah, punca-punca kehidupan yang mana kamu kata Allah, dengan ma'ayish, sumber-sumber dan punca-punca kehidupan itu kamu boleh gunakan untuk kelangsungan survival kehidupan kamu. Kamu boleh guna, kamu boleh olah, kamu boleh lakukan inovasi pula daripada apa yang Allah ciptakan di bumi. Dan kamu juga hidup di bumi, kamu gunakan dan kamu jadikan apa sahaja ciptaan Allah itu, pemberian Allah itu untuk manfaat kamu. Nah, apa yang ada di langit, apa yang Allah jadikan yang ada di bumi, apa yang ada di antara langit dan bumi, apa yang ada di daratan, apa yang ada di lautan, semua itu ma'ayish, menjadi sumber-sumber kehidupan kamu. Nah, Allah tak biarkan bumi itu kering kontang, tidak. Tapi ada sumber-sumber kehidupan yang kamu cari, kamu ikhtiar, kamu jumpa, kata Allah. Bahkan di perut bumi itu ada hasil-hasil galiannya. Nah, jadi membenarkan apa yang kita jumpa hari ini, apa yang kita nikmati hari ini, semuanya sebenarnya telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tapi manusia, bila dia dapat segala sesuatu yang Allah kurniakan di dunia ini, qalilan ma tashkurun, amat sedikit di kalangan manusia itu yang bersyukur pada Allah apabila memperoleh nikmat-nikmat kemudahan untuk kehidupan di dunia. Bahkan ada manusia dengan nikmat dan punca-punca kehidupan itu bermaksiat dan melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walhal Allah telah sediakan segala-gala untuk keperluan manusia itu. Tuan-tuan, maka ayat yang di dalam surah Al-A'raf ini membenarkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang kita bahaskan pada pertemuan sebelum ini. Baik, kita tengok pada bahagian keterangannya. Allah Ta'ala telah menundukkan langit dan bumi dan segala isinya. Allah Ta'ala telah menundukkan langit dan bumi dan segala isinya. Untuk apa? Untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bertugas di atas muka bumi ini sebagai khalifahnya. Allah ciptakan segala-gala, langit, bumi, apa saja yang ada di dunia ini untuk siapa? Manfaat dan keperluan manusia. Cuma kita kena ikhtiar, kita kena cari, kita kena cipta, kita kena olah apa yang Allah kurniakan ini supaya sesuai dengan keperluan kita. Nah, dan jangan sekali-kali merosak ataupun mendatangkan mudarat apa yang Allah ciptakan ini. Kerana kerosakan itu berlaku dengan sebab apa?
kerana hasil daripada kerja ataupun tangan-tangan manusia yang khianat, yang akhirnya merosakkan nikmat pemberian Allah. Air, lautan, hutan, udara, langit, semua itu untuk manfaat manusia. Tapi bila manusia tidak mengenal dan tidak tahu erti syukur itu, maka akhirnya apa yang sepatutnya menjadi nikmat untuk manusia, membawa kemudahan kepada manusia, akhir bertukar menjadi kepayahan dan mudarat, hasil daripada tangan-tangan manusia yang tidak tahu erti syukur pada Allah. Sebab tu kita tak kotorkan sungai kita, kita tak kotorkan longkang kita, sebab benda ni dia ada kait mengait dengan apa yang menjadi kehidupan makhluk-makhluk yang lain, yang akhirnya bawa kesan kepada kita, akhirnya bawa kesan kepada kita. Kerana apa? Kerana manusia ini ditugas sebagai khalifah, pentadbir alam ini ataupun bumi ini. Sebagai khalifah di bumi, pentadbir di bumi. Diciptakannya awan, Allah ciptakan awan juga ada manfaat. Untuk apa? Yang membawa hujan. Allah jadikan awan untuk manfaat manusia, bukan saja-saja untuk membawa hujan. Pohon-pohonan yang menghijau, gunung ganang yang menjulang tinggi sebagai pasak bumi. Gunung ganang, Bukit Bukau sebagai pasak bumi. Apa lagi? Sungai-sungai yang mengalirkan airnya, dan berbagai-bagai jenis binatang, baik yang melata di atas muka bumi atau yang hidup di dalam laut atau yang terbang di udara, dan banyak lagi makhluk lain yang tidak terhingga banyak. Dia tuan-tuan, maka segalanya ini ditundukkan oleh Allah untuk siapa? Untuk kepentingan manusia yang bertugas sebagai khalifah di bumi ini, yang ditugaskan sebagai ketua atau khalifah yang bertanggungjawab, yang kata manusia ini mengatur segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini. Apa nak? Walaqad karramna bani Adam, dan sesungguhnya kami muliakan anak Adam itu, sehingga Allah menundukkan segala-gala ciptaan di bumi untuk siapa? Untuk kegunaan dan untuk khidmat kepada manusia. Haiwan khidmat pada manusia, tumbuh-tumbuhan khidmat pada manusia, makhluk-makhluk lain yang melata, bahkan yang lain, semuanya atas tujuan bawa kemudahan untuk keperluan kehidupan manusia kita ni. Allah muliakan kita sedemikian, tuan-tuan. Bukan lembu rebau pengguna kita yang pergunakan lembu rebau. Cuma manusia ni ada ketika dia jadi bodoh lebih pada lembu rebau lagi. Bila dia tak tahu syariat agama, bila dia tak tahu apa erti hamba kepada Allah ni, akhirnya dia jadi hina, bahkan hina lebih hina daripada binatang itu. Ulaika kal an'am, mereka itu seumpama binatang, bal hum adal, bahkan lebih teruk ketika yang lain. Kerana apa? Meninggal dan menafikan apa yang datang dari Allah dan Rasul. Maka manusia sebegitu, seperti binatang, seakan-akan tidak ada akal. Bahkan balhum adal, bahkan mereka lebih teruk, kata Allah, daripada binatang itu. Tuan-tuan, manusia ada ketika maqam manusia itu melebihi maqam para malaikat. Kerana iman malaikat dia statik, la yazid wa la yanqus. Iman malaikat tidak bertambah dan tidak berkurang, stabil, statik, maintain. Iman para nabi dan rasul yazid wa yazid, bertambah. Itu iman para nabi dan rasul. Iman para malaikat tidak bertambah dan tidak berkurang, statik, stabil. Adapun iman manusia biasa kita ini yazid wa yanqus,
bertambah ada ketikanya, wa yanqus, dan ketika yang lain boleh berkurang. Nah, yazid bi ta'ah, bertambah iman manusia dengan sebab ketaatan, dan berkurang iman manusia bil ma'asi ataupun bil maksiyah, berkurang iman manusia atas kerana maksiat yang dia buat. Nah, terserah pada kita tuan-tuan, nak naikkan iman kita ataupun sebaliknya. Dan waktu turun iman manusia itu, dia boleh hina daripada haiwan. Nah, itu dia keburukan dan kejelekan bagi manusia yang berpaling daripada syariat agama Allah. Nah, tapi bila iman manusia meninggi, menaik, ada ketikanya boleh mengatasi iman para malaikat itu. Nah, oleh kerana itu, hendaklah manusia melaksanakan tanggungjawabnya dengan mengatur kehidupannya di permukaan bumi ini dengan sebaik-baik. Gunakan apa yang Allah kurniakan kepada kita, apa yang ada di langit, di bumi, di darat, di laut, sebaik-baik, yang akhirnya boleh bawa kebaikan untuk kita, manfaat untuk kita, orang lain. Dan apa yang Allah jadikan ini tidak berpaling menjadi mudarat kepada kita, hasil daripada khianat ataupun kejahilan kita. Allah suruh kita memakmurkan dunia ni, alam ni, kerana Allah jadikan bukan dengan sia-sia, tetapi Allah jadikan dengan penuh keistimewaan, yang akhirnya segala makhluk ini Allah tundukkan untuk manfaat dan hajat-hajat manusia. Nah, baik. Dan mengusahakan atau memproses segala sesuatu yang telah ditundukkan oleh Allah kepadanya. Kita gunakan, kita manfaatkan, nah, dengan sebaik-baik. Mada kita guna benda tu ataupun kita olah pula benda tu jadi benda lain. Nah, kita proses dia, yang akhirnya dia boleh bawa manfaat pada sudut-sudut yang lain. Dan manfaat tu bukan takat kita saja, boleh bawa manfaat pula pada orang lain, seperti orang lain dapat upah, orang lain dapat gaji daripada apa yang kita usahakan itu, hasil daripada apa yang Allah kurniakan kepada kita, daripada bahan-bahan mentah itu, kayu kayan, minyak, galian, nah, hasil-hasil di laut, sebagainya tuan-tuan, bawa manfaat pula. Nah, saya dalam duduk kayu gerek ni tuan-tuan, ada seorang duduk kawasan-kawasan Kuala Kedah jugalah, bala area-area Batai Paip Jalayan ni, kira tokek but lah tuan-tuan ni, but besar. Dia duduk Semawa banyak kali dah, pi teman dia lah kan, dia adalah pekerja-pekerja dia, tapi kita ni jenis mabuk laut, duk ya sampai lah tak pergi lagi nak pergi teman dia. Dia kata mai lah, nak rasa takat ikan macam mana kan. Dia adalah alat-alat dia nak kesantang mana ikan berada, ikan ada banyak. Lepas ada alat lepas tuan-tuan, kita panggil sonar ke apa ke, ada gamin dia ada, naik bintik-bintik halus. Kita tak kerti bab-bab ni, kita bodoh bab-bab, tapi bila dia tunjuk tu kita duk renung apa dia kan. Ni kita boleh kesan tani ustaz, tani ikan ni berimpun. Oi, tahu ikan tu berimpun tak, ni tengah laut ni tuan-tuan. Nampak Allah bagi kelebihan akal kepada manusia, yang akhirnya ikan itu sedalam mana pun ditundukkan oleh manusia, seliak mana pun ikan itu ditundukkan oleh manusia atas janji Allah. Cuma kita kena usaha ikhtiar, tinggal sat darat ni pergi tengah laut noh, untuk ambil sesuatu yang Allah ciptakan pada kita. Tu saya tanya, boleh kenal ke hak tumpuk ni ikan apa? Dia kata boleh. Sampai tak tahu tuan-tuan. Kemai nah. Teknologi mai pada mana? Hasil anugerah Allah. Nah, daripada anugerah Allah kepada manusia yang melibatkan zihin, akal dan sebagainya. Cipta kebaikan untuk keperluan kehidupan kita. Kira tuan-tuan selang seminggu 2 minggu dia halo apa tuan-tuan? Bukan nak ajak pi dah, kita duk ya tak pi sampai kelak. Halo pemik ikan di pelantar. Tu syak balik tuan-tuan ni. Kan? Kira ikan tu orang kata duk, istilah kata duk bergetah lagi tuan-tuan ni kan.
Hidup tak hidup dah lah kan, dia buat air dah, tapi orang kata ikan fresh lah baru balik darat. Hak ni kita cukup syok tentang bab-bab ni kan. Jadi bawa manfaat. Dia ada pekerja dia pula, pekerja tu makan gaji dengan dia pula, nampak tak? Semua tu bawa hasil kepada manusia. Dengan keupayaan seseorang, dia boleh buka ruang pekerjaan pula pada orang lain daripada nikmat yang Allah bagi di tengah laut ni. Siapa nak sangka tuan-tuan? Nah, sama juga tuan-tuan di udara, pilot, pramugari semua dapat manfaat. Nah, rezeki di udara. Yang ada urusan di luar negara, di negeri-negeri luar, boleh gunakan pengangkutan udara itu dengan cara mudah, membawa rezeki kepada mereka untuk urus niaga di tempat yang jauh. Semua itu nikmat Allah. Nah, dulu kapal laut, nah, lah kemudahan cukup banyak, teknologi, sehingga peringkat ni media sosial ni, ini juga nikmat kurniaan Allah yang dipergunakan oleh kemampuan akal-akal manusia. Jadi tuan-tuan, apa yang Allah jadikan semua ada masalah dan kebaikan bagi sesiapa yang mengetahui. Lepas tu kita bersyukur pada Allah. Bahkan dalam surah Al-Fatihah kita sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Apa yang kita milik, bahkan kita sekalipun, milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jadi hendaklah dia kata, maka dengan itu akan majulah kehidupan manusia ini, dan akan bertambah banyak faedah yang didapati dari segala bahan mentah yang telah disediakan di hadapannya. Kita olah, kita proses, kita gubah, akhirnya jadi sesuatu itu manfaat kepada kehidupan kita. Nah, Bukit Bukau sebahagiannya kita hancurkan dia untuk dijadikan binaan, hasil binaan-binaan kita. Kuari Bukit Perak contoh tuan-tuan ni, mai pada mana batu-batu pasir. Nah, kalau pasir tu korek di sungai, nah, batu pecah, letupkan dulu jadi bongkahan-bongkahan besar, lepas tu perancang pula ikut saiz yang kita nak, dihantar pada kedai-kedai, kita beli pula. Berapa proses rezeki di situ berlaku tuan-tuan. Daripada orang yang letup bukit gunung gandang tu pun rezeki dah. Hak duk pi pasang apa, orang kata bukan kata bom tuan-tuan, orang panggil apa, naik tebuk tuan-tuan, nak letupkan bongkah-bongkah tu, nak proses di bawah ni, letup di atas. Nah, semua tu lapisan-lapisan rezeki untuk manusia, yang akhir kita ni sebagai tuan rumah ada rezeki kita untuk binaan kita. Sampai tahu tu Allah jadikan untuk manfaat manusia. Bukit Bukau, nah, hutan, semua ada manfaat dia. Kayu kayan, nah, kita jumpa duk selisih dengan trailer bawa balak-balak tu, mai mana tu? Mai pada hutan. Nak pergi mana tu? Kilat, nak proses, nak belah dia ikut saiz yang dikehendak. Nah, tapi kena ingat juga tuan-tuan, kadang-kadang kita duk selisih tu kan, duk selisih apa nama, kayu-kayu balak ke, lori-lori kayu ke kan. Kenal juga tuan-tuan, kenal apa? Barangkali kayu yang sedang aku lalu tepi ni, yang kita duk tengok selisih ni, barangkali kayu inilah yang akan dijadikan keranda kita. Wallahu a'lam. Nah, kita tak tahu tuan-tuan, mungkin kayu itulah yang satu hari dia nak proses jadi keranda kita. Apapun orang beriman, apapun boleh bawa iktibar pada sudut pandang kita, apa yang kita lihat dan kita rasa. Nah, ni waktu kita duk sembah, waktu kita sihat ni tuan-tuan, barangkali kain kafan kita sedang ditenun di mana-mana kilang. Wallahu a'lam.
Kita tak tahu tuan-tuan, kita duk seronok lagi dengan kehidupan kita. Kayu sedang diketam untuk dijadikan keranda kita. Kayu tu dihantar di kedai, ada orang beli buat khanda, khanda tu hak kita. Kita tak tahu. Padahal kita pernah selisih dengan kayu tu satu hari di mana-mana jalan. Waktu di traffic light ke mana kah? Ada kain yang sedang ditenun, dijadikan kain daripada benang-benang. Akhirnya dihantar di kedai, ada orang beli, potong, koyak buat kafan kita. Wallahu a'lam, pada satu hari. Tapi kita dok sonok dengan pakaian kita, kan? Bangsawan-bangsawan kita, kayangan-kayangan kita. Wahal kafan tu sama aja siapa pun tuan-tuan. Sama. Saya pernah sebut pada tuan-tuan di sini, sebaik-baik kafan ialah bukan kafan yang mahal harganya, tapi sebaik-baik kafan ialah kafan yang paling murah. Dan sebaik-baik kafan ialah kafan yang paling cepat rebut. Dan yang ketiga, sebaik-baik kain kafan ialah kafan yang paling mudah serap darah. Tiga, yang paling murah, yang paling cepat rebut, yang paling senang serap darah. Ini adalah ciri-ciri kafan terbaik. Nah, kita kalau atas muka bumi ni tuan-tuan, kira tak maulah hak kain hak lekeh-lekeh. Kalau orang perempuan beli kain pasang berapa meter mak teh? Berapa meter duk beli kain? Pak. Pak tu nak tengok pula, tanya pula ni kain ni jenis pecah ke tak? Kita tahu bini duk ada tuan-tuan kan. Duk tengok lepas duk beli kain, tanya kain ni pecah ke tak kan. Ni semeter berapa lah apalah. Tarik pula tu kan. Tarik nak tengok dia meri ke tak? Takut pakai pecah lagi. Takut murah sangat. Semua nak hak elok. Walaupun kita ada hak. Namun realitinya untuk kehidupan akan datang, bukan apa yang kita pertahan itu akan kekal selama-lama, tidak. Untuk dunia sahaja. Nah, dan dunia itu akan hanyut dan hilang bersama dengan kiamat. Nah, empire, kekuasaan, rezeki, harta, kekayaan, kemewahan yang kita himpun dan bina hari ini akan lenyap dengan satu tiupan sangkakala sahaja. Kita tak bawa apa-apa tuan-tuan. Yang kita nak bawa amal-amal soleh kita, yang kita nak bawa hasil daripada RM1 2 daripada sedekah kita, zakat, infak. Hak tu yang kita nak bawa. Hak lain, hak RM10, hak RM100, hak RM1,000, RM100,000, juta. Hak kita duk simpan, lepas simpan kita simpan, lepas simpan kita simpan. Lepas kita beku, kita bekukan pula, kita bekukan pula. Kita doa tong account bank ada nama kita. Kita tak bawa benda tu tuan-tuan. Dia jadi sejarah. Nah, jadi sejarah je. Karena kita tak manfaatkan benda tu untuk kehidupan kekal abadi kita di sana. Nah. Jadi hendaklah manusia itu rajin bekerja. Bila Allah sebut, Allah jadikan segala-gala ciptaan ini, Allah tundukkan segala-galanya itu untuk keperluan dan manfaat manusia. Jadi hendaklah manusia itu rajin bekerja atau memproses bahan mentah yang telah disediakan di hadapannya. Seperti halnya, dia nak buat contoh ni, seperti halnya Nabi Daud alaihi salam yang berusaha sebagai tukang besi. Nabi Daud kerja dia tukang besi. Ingat tuan-tuan, Nabi-Nabi orang seduk saja kah? Ingat goyang kaki kah? Ingat orang tunggu ramai hantar bantuan saja kah? Dah. Mereka lah manusia yang paling berusaha dalam bab cari rezeki. Nah, Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Nuh pula apa dia? Berusaha sebagai tukang kayu. Nabi Nuh. Sebab tu dia mencipta apa? Bahtera, kapal yang besar. Nah, Nabi Sulaiman alaihi salam sebagai raja yang mengatur pemerintahan, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berusaha memelihara kambing pada waktu kecilnya, berniaga pada waktu remajanya, dan memimpin negara setelah baginda berhijrah ke Madinah dan seterusnya. Bukan duk saja tuan-tuan.
bukan dengan title Sayyidul Anbiya wal Mursalin, dengan gelaran ketua penghulu bagi segala Nabi dan Rasul itu, nak goyang kaki, dah. Tapi Nabi tunjuk contoh yang terbaik. Bahkan Nabi-Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad juga telah mencontohi dalam bab pekerjaan ini. Kerana sebaik-baik rezeki yang Nabi kata ialah rezeki yang datang daripada usaha seseorang. Umpama gaji dan sebagainya, umpama keuntungan dan sebagainya, itu sebaik-baik, sebaik-baik rezeki seseorang berbanding rezeki yang dapat secara orang beri ataupun hadiah ataupun sedekah. Walaupun itu juga rezeki, tapi yang kita dapat daripada usaha tulang pak kerat kita itu lebih utama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kita lihat di kalangan para sahabat. Demikian para sahabat. Ada peniaga kecil seperti Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, dan ada peniaga besar seperti Uthman bin Al-Affan dan Abdurrahman ibn Auf. Meniaga tuan-tuan ni. Ada yang bertani, ada yang bercucuk tanam, seperti kebanyakan orang-orang Ansar dan seterusnya. Begitu pula para ulama. Para ulama pun kerja tuan-tuan ni. Begitu pula para ulama yang datang kemudian daripada mereka sesudah sahabat dan sebagainya, selain dari mereka mengajar, mereka juga sambil berusaha untuk menampung saraan kehidupan. Sambil duk mengajar, duk dakwah, mereka juga bekerja. Cari apa? Sumber mata pencarian. Kerana ulama pun faham sebaik-baik rezeki daripada usaha dan pekerjaannya sendiri. Seperti Al-Attar. Al-Attar ni apa dah? Kalau sebut Al-Attar, apa maksud pekerjaan? Tuan-tuan bisa tengok minyak atak. Minyak atak ni minyak apa? Minyak wangi. Kalau Al-Attar, penjual minyak wangi. Al-Attar, kalau kita sema kawan, lama tak nampak hang pergi mana? Dah lah, aku buat kerja-kerja sikit-sikit. Dia kata, buat kerja apa? Duk berniaga. Berniaga apa kan? Alah, duk jual minyak wangi ni. Oh, lagu tu hang kira ni kira Al-Attar lah. Kan? Dia kata, mendatang apa Al-Attar tu kan? Dia tanya kita pula, mendatang apa Al-Attar ni? Al-Attar tu penjual minyak wangi. Ada ulama itu pekerjaan dia, itu semua rezeki dia. Ada ulama demikian. Al-Qaffal, Al-Qaffal apa? Tukang kunci. Ada. Al-Mawardi, peniaga minyak mawar. Tukang emas. Al-Warraq, peniaga kertas. Tukang celup kain. Macam Imam Ghazali kita habaq pada minggu yang lalu, pada 2 minggu yang lalu, Al-Ghazali boleh sebut, Al-Ghazali pun boleh sebut Imam Ghazali ni. Kalau Al-Ghazali merujuk pada tempat lahir dia. Kalau kita sebut dengan nama Al-Ghazali, merujuk kepada latar belakang pekerjaan keluarga dia sebagai penenun kain. Al-Ghazali yakni penenun kain. Az-Zayyat yakni peniaga minyak dan lain sebagainya. Oleh kerana itu, kitab-kitab fiqh dalam Islam sangat banyak membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan jual beli. Sebab tu dalam kitab fiqh dia ada bab buyu', bab jual beli. Dalam kitab-kitab fiqh, maknanya Islam menekankan orang yang bekerja, dan Islam jaga hukum hakam dalam bab bekerja ni. Sewa menyewa, nampak tak? Dalam Islam ada hukum fiqh bab sewa menyewa, pinjam meminjam, al-qard, pinjam meminjam dan sebagainya. Selain dari membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan ibadat sembahyang, lain daripada duk bicara bab sembahyang, lain daripada bicara bab puasa, bab haji dan sebagainya, Islam juga membicarakan bab jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam dan sebagainya. Menguatkan apa yang Nabi sebut, sebaik-baik rezeki ialah apa yang diperoleh oleh seseorang daripada usahanya
yakni daripada pekerjaannya. Sama ada dia bekerja sendiri, sama ada dia bekerja dengan orang, tapi dia berusaha untuk mendapatkan sara hidup. Nah, kerja dengan kerajaan ke, swasta ke, dia bos ke, dia bos, dialah pekerja ke, tak kira lah, asalkan bekerja. Jangan berpeluk tubuh. Islam tak nak umatnya malas. Nah, Islam menyukai umatnya yang kuat, yang boleh bawa manfaat, bahkan manfaat itu juga tersebar kepada manusia-manusia lain. Nah, tuan-tuan, ini apa yang kita bicarakan di bawah tajuk rajin berusaha. Rajin berusaha. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Dan pada hadis yang ke-34, 2 minggu yang akan datang, dah kot noh. Dan lagi kah 2 minggu akan datang? Kau puasa dah? Tak puasa lagi, dan kot noh. Dan lagi insya-Allah sekali lagi. Di bawah tajuk rajin bertanam. Bab menanam pula tuan-tuan, tak kira lah terung ke, kacang bendi ke apa ke tuan-tuan, cabai ke, apa kita tak menanam apa, tebu ke, jagung ke, kan? Ada bab riwayat tentang orang yang suka bertanam, yakni berbudi kepada tanah. Ada bab dia dalam riwayat. Jadi yang mana tak biasa tanam dan tak dan nak tanam, tempoh 2 minggu ni tanam dulu. Apa-apa yang dah, nanti kita sembang bab kelebihan orang yang berbudi pada tanah ni. Apa kait dengan akhlak Nabi pula? Adakah Nabi juga demikian? Kehidupan Nabi pernah berlaku? InsyaAllah kita akan bicarakan pada siri-siri yang akan datang dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah. Kita akhiri dengan surah Al-Mulk. Hadza wa billahi taufiq. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير.
وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.